Hello, Assalamualaikum. Bersama saya Muhammad Syafiq Iqbal bin Muhammad Nazri. Boleh panggil saya Syafiq Iqbal. Saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya merupakan pelajar tahun ketiga Pusat Sukan Sains Exercise di Universiti Malaya. Tujuan saya membuat video ini ialah kerana saya diberi tugasan oleh doktor saya untuk memilih sesuatu tajuk yang boleh diletakkan dalam YouTube untuk tontonan ramai. Jadi saya memilih tajuk saya pada hari ini ialah antara kepentingan bersenam yang patut anda tahu. Okey, kita bagi tahu dulu apa itu bersenam, okey? Bersenam ni ialah sesuatu aktiviti fizikal yang dilakukan untuk meningkatkan kadar degupan jantung kita. Dapat meningkatkan ketahanan otot kita, fleksibiliti kita dan sebagainya. Antara bersenam yang boleh dilakukan ialah seperti berlari, berenang, berjalan, yoga dan banyak lagi. Okey, jom kita tengok kepentingan bersenam yang patut anda tahu, okey? Nantikan. Antara kepentingan bersenam ialah kita dapat tengok yang pertama ialah kita dapat mengatasi masalah tidur kita. Siapa yang mempunyai masalah tidur? Baik mengaku cepat kan? Okey, sebenarnya tidur yang mencukupi dan berkualiti merupakan salah satu faktor yang boleh mengamalkan gaya hidup sihat tau. Ramai yang tidak sedar sebenarnya antara masalah yang boleh menyebabkan susah untuk tidur, susah untuk lena ini ialah dari segi tekanan dan amalan yang tidak sihat oleh kita sendiri. Dan kajian juga mendapati dengan bersenam bukan sahaja boleh mengurangkan tekanan kita, malah ia dapat membantu kita dalam kualiti tidur yang lebih baik. Jadi sesiapa yang ada masalah susah untuk tidur, susah untuk lena pada waktu malam, saya mengesyorkan untuk anda semua cuba untuk bersenam dan kita tengok macam mana adakah ia membantu atau tidak. Dan salah satu lagi saya nak bagi tahu, kalau kita bersenam ni, antara salah satu kelebihan bersenam ni, ia juga boleh mengurangkan perasaan ngantuk tau di siang hari. Cuba kalau korang bersenam di pagi sebelum pergi ke sekolah, pergi ke kerja, ia boleh mengurangkan perasaan ngantuk di waktu persekolahan atau di waktu kerja. Baik untuk ibu mengandung juga merupakan salah satu kepentingan apabila kita bersenam. Okay, saya nak tanya kepada anda semua, bersenam ni sesuai ke tak bagi ibu mengandung? Jom kita tengok macam mana kan. Okey, sebenarnya bersenam adalah perbuatan yang baik untuk ibu mengandung. Ia merupakan satu alternatif bagi menjaga kandungan, khususnya pada tempoh awal kehamilan. Dengan setiap pergerakan yang dilakukan dapat membantu menjadikan badan dan otot ibu itu jadi lebih kuat. Selain itu, kalau korang nak tahu, dengan bersenam bagi ibu mengandung ni, ia boleh mengurangkan risiko penambahan berat badan secara mendadak ketika mereka mengandung. Jadi kalau kita bersenam ini, ia boleh mengurangkan risiko untuk ibu mengandung itu untuk mendapat penyakit obesiti ketika waktu mengandung. Tetapi walau bagaimanapun, pastikan anda ibu mengandung ini mendapat pemeriksaan dengan doktor terlebih dahulu bagi mendapatkan nasihat dan kepastian yang betul berkaitan manfaat dan risiko senaman yang ingin dilakukan untuk ibu mengandung. Korang tak habis lagi. Banyak lagi kepentingan bersenam ni yang korang patut tahu. Antara ni lagi ialah bersenam ni ianya sesuai untuk orang yang berpenyakit kronik. Siapa kata seseorang individu yang mempunyai masalah kronik tidak boleh bersenam? Malah sebaliknya tau. Apabila sesiapa yang mempunyai masalah kronik seperti kanser, sakit jantung, diabetes dan macam-macam lagi, adalah digalakkan untuk bersenam. Jadilah individu yang aktif dan
bergantung pada tahap kesihatan anda. Seelok-eloknya, cuba untuk bersenam 30 minit sehari. Tetapi saya nak nasihatkan, sekiranya kesihatan anda terlalu kompleks, anda mestilah mendapatkan rundingan daripada doktor terlebih dahulu sebelum memutuskan sebarang rutin senaman. Bukan apa, kita mestilah bergantung pada tahap kesihatan kita. Takut nanti ada sesuatu perkara buruk pula yang akan berlaku jika kita melebihi tahap kesihatan badan kita. 99, 100, 101, 102. Minta maaf. Tengah bercakap pun boleh bersenam lagi tau. Okey, jangan buang masa. Kita sambung lagi antara kepentingan bersenam kita kan. Okey, antara yang lain ialah kita dapat mengurangkan dan mengawal berat badan kita jika kita bersenam. Kita dapat lihat hampir 40% rakyat Malaysia mempunyai masalah obesiti di negara ini. Bermacam-macam cara mereka lakukan untuk menurunkan berat badan. Antaranya ialah memakan pil tambahan untuk kurus, meminum jus buah-buahan untuk kurus dan macam-macam lagi. Kalaulah korang nak tahu, kajian menyatakan aktiviti bersenam secara berterusan dapat membantu mengurangkan dan mengawal berat badan anda. Ianya adalah disebabkan jika kita bersenam, ia dapat membantu badan untuk mengubah metabolisme badan anda daripada menggunakan gula sebagai tenaga untuk proses pembakaran lemak. Tetapi kajian menyatakan pemakanan adalah komponen utama yang harus dijaga berbanding bersenam. Tetapi saya sebagai pelajar sains sukan, saya menggalakkan anda untuk menjaga pemakanan dan pada masa yang sama untuk anda bersenam bagi mempercepatkan proses mengawal berat badan anda dan mengurangkan berat badan anda. Jadi untuk orang yang mempunyai masalah obesiti, tunggu apa lagi? Mari kita bersenam. 103, 105, 180, 190. Okey korang, saya rasa kita dah sampai ke penghujung video. Jadi apa lagi alasan anda untuk tidak bersenam kan? Apa tunggu lagi? Selepas tengok video saya ni, hati tak berkobar-kobar ke untuk bersenam? Saya yang membuat video ni pun dah bersenam dah. Okey, tapi saya nak menasihatkan anda semua, mulakanlah apa sahaja aktiviti senaman yang anda suka. Mulakanlah dengan sedikit-sedikit, lama-lama akan jadi bukit. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya berharap bersama-samalah kita mengambil berat tentang kelebihan bersenam. Dan maaf jika sekiranya saya ada terkasar bahasa atau menyinggung perasaan sesiapa. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.